Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang bahagia Datuk Hanif Bendahari, yang bahagia Datuk Nordin, Perulung Setiausaha, tuan-tuan, saudara-saudara sekalian. Pertama sekali saya nak ucap takziah kepada Puan Hamidah. Dia ada? Tak datang? Kerana telah ditakdirkan suaminya meninggal baru ini. Mudah-mudahan arwah suaminya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala dan memberi kesabaran kepada keluarganya. Begitulah hidup ini, tentu keadaannya sama saja. Kita datang dan kita pergi. Dunia pun begitu juga. Dunia datang dan dunia akan pergi. Kehidupan seluruhnya yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diciptakan oleh Allah. Dia cipta dan dia akan ambil balik. Semua akan pergi. Oleh itu, yang kita pohon daripada Allah sebagai pencipta ialah rahmat daripada Allah dan kasihan belas daripada Allah kepada kita semua. Di Perkim ini, tahun ini, inilah perjumpaan pagi yang akhir, kerana bulan ini adalah bulan 12. Dan kita boleh rumuskan apakah yang kita telah lakukan di Perkim ini di peringkat pentadbiran kebangsaan di sepanjang tahun ini. Tentulah selain daripada beberapa kegiatan yang biasa seperti yang telah dijadualkan, satu event yang paling besar ialah pada tahun ini adalah tahun Perkim menghadapi Perhimpunan Agung dan pemilihan. Alhamdulillah semua dah selesai. Itu event yang penting, mengikut peraturan, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah terlibat, kerana nak buat mesyuarat agung menyebutnya senang, tapi sebenarnya taklah semudah yang kita fikirkan. Jadi terima kasih saya nak rakamkan kepada semua yang telah memberi kerjasama bagi menjayakan Perhimpunan Mesyuarat Agung yang lepas, iaitu dalam bulan Mei yang lepas. Dalam perjumpaan bulanan yang lepas, saya dah beritahu tentang bangunan ini, dan ingin saya menyambung sedikit tentang perkara itu, iaitu persiapan pada masa ini sedang dibuat supaya mulai daripada tahun hadapan, kira-kira dalam 3 minggu lagi, maka yang sudah pasti seperti yang telah kita atur ialah kelas pengajian Perkim akan berlaku di bawah ini, di dataran ini. Jadi tidak sunyi dan tidak lagi di tingkat 22. Selain daripada itu, usaha untuk mengimarahkan bangunan ini, khususnya di dataran ini, iaitu yang menjadi pintu masuk pada bangunan. Sesiapa yang datang, sama ada daripada dalam negeri ataupun luar negeri, luar negara, maka inilah entrance-nya. Maka selain daripada kelas pengajian yang kita adakan pada masa ini di tingkat 22 akan berubah, kita gunakan di bawah ini, di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri tuan-tuan. Maka satu perkara yang sesuai dengan hala tuju dakwah Perkim ini ialah mencari kaedah yang pelbagai bagi menyemarakkan dakwah. Dan kita perlu mengetahui bahawa pada masa ini, walaupun kita sebagai anggota pentadbiran mendengar bahawa Islam ini berkembang dengan baik dan jumlah yang memeluk agama Islam dan mengucap syahadah dari hari ke hari bertambah, tapi saya nak beritahu pada saudara-saudara sekalian sebagai pentadbir pengurus di Perkim kebangsaan ini, iaitu jangan kita ambil mudah bahawa pada masa ini walaupun
Islam itu berkembang di negara-negara di Eropah terutamanya, dan juga bila kita menonton bola World Cup di Qatar, pada peminat-peminat dimaklumkan bahawa jumlah mereka yang pergi menyaksikan pertandingan bola sepak dunia itu di negara Islam buat pertama kali telah bertambah orang Islam yang pergi nak menonton bola. Tapi di samping itu mereka yang melihat tentang keadaan Islam di Qatar, mereka tertarik dengan Islam, dan dilaporkan bahawa sudah berpuluh-puluh ribu orang daripada luar negara Qatar menyaksikan bola, dan masa yang sama mereka menyaksikan apakah Islam sebenarnya, bukan seperti yang dipamerkan dalam penulisan oleh orang-orang barat. Mereka dapati Islam itu tidak sama dengan yang mereka dengar, dan mereka dapati Islam lebih baik. Maka dah berpuluh-puluh ribu dilaporkan telah memeluk agama Islam. Alhamdulillah, mereka tidak menyebut dakwah, tapi menerusi Qatar World Cup. Sebenarnya itu salah satu daripada wasilah yang baik untuk mengembangkan Islam. Jadi bertambah lagi orang Islam. Kita yang mentadbir dan menguruskan, bila kita mendengar tentang pertambahan jumlah orang-orang Islam di dunia ini, tapi kita juga perlu ingat bahawa kita kena bersungguh-sungguh menguruskan hal Islam ni, khususnya di Perkim ini, kerana masa yang sama orang Islam sendiri telah dicabar, dan akhirnya telah tergoyang akidah orang-orang Islam sendiri. Yang bukan Islam masuk Islam, tapi yang Islam sendiri sebahagiannya kemungkinan telah longgar ikatan mereka dengan Islam. Kita tidak pasti dan kita tidak maklum secara tepat, tapi kita lihat berdasar pada keadaan, memang saya fikir dan saudara-saudara fikir bahawa kita tidak mudah, kita dalam keluarga, anak kita, cucu kita tidak mudah untuk pertahankan Islam. Kalau saudara-saudara terlibat dengan Islam, pengurusan Islam, tapi kita tidak pasti apakah anak cucu kita dan keturunan kita akan sama seperti kita. Kalau kita dikatakan baik, adakah kita pasti bahawa keturunan kita selama-lamanya juga akan baik macam kita, atau lebih baik? Atau untuk kita perhatikan dan fikirkan, mereka tidak lagi seperti kita, mereka tidak minat pada Islam. Ini mungkin berlaku. Jadi jangan kita seronok bila kita melihat ada orang mengucap syahadah dan kita gembira, tanpa kita ingat bahawa kita, yang sebahagian daripada kita yang telah memeluk agama Islam sedang tercabar. Maka dulu ada berita mengatakan bahawa ada orang-orang kita macam kita ini secara senyap-senyap telah menukar agama, dan kita tidak pasti. Tapi eloklah kita sebagai pentadbir di Perkim ini mengambil ingatan bahawa kita tidak boleh berseronok dengan jumlah pertambahan yang mengucap dua kalimah syahadah, kerana mungkin pada masa yang sama sebahagian daripada yang telah kita miliki lari daripada kita, yang dalam poket bocor, poket satu lagi bertambah, dan kita hanya seronok kerana memikirkan tentang poket yang telah bertambah isinya, dan kita lupa tentang poket yang satu lagi yang bocor. Maka sebab itu, bagi kita di sini yang mentadbir Islam ni, kita kena ambil ingatan bahawa kita kena rancang bagaimana cara untuk cari yang baru dan mengukuhkan yang lama. Dan kalau saudara-saudara baca perlembagaan Perkim, kita sebagai anggota pentadbiran Perkim, kita perlu tahu juga bahawa Perkim ini di antara tugasnya ialah menerangkan hal Islam ini kepada yang bukan Islam, dan masa yang sama kepada orang Islam sendiri. Di samping
usaha yang dibuat oleh jabatan-jabatan lain, majlis agama, jabatan agama dan macam-macam lagi. Tapi kita di sini, seperti yang saya selalu sebut, kita perlu komplimen, melengkapkan usaha-usaha itu. Alhamdulillah. Jadi kita, walaupun bilangan kita kecil, tapi kita mahu menjadi golongan yang kecil dan tetapi efektif. Kalau Qatar World Cup telah berjaya menarik orang-orang kafir masuk Islam, maka bangunan ini juga, selain daripada kelas yang saya sebutkan tadi, yang di sebelah kiri ini telah kita bincang, dan pada dasarnya kita telah setuju sebaik saja mereka kosongkan ini, maka ruang sebelah kiri saya, kanan anda sekalian yang kosong ini akan bertukar menjadi pusat khidmat masyarakat, perkim. Khidmat di antaranya contohnya ialah counselling. Kalau sesiapa yang nak berunding, mencari jalan, berikhtiar, mengurangkan tekanan dan sebagainya, maka kita akan engage pakar-pakar yang tertentu untuk membuka ruang kepada mereka yang ingin menyelesaikan masalahnya dengan pakar perundingan. So counselling akan menjadi salah satu daripada kaedah yang kita perkenalkan di Perkim secara lebih serius lagi sebagai satu wasilah dakwah. Dan di ruang ini juga kita nak mengimarahkan supaya ia menjadi pusat khidmat kesihatan, bukan untuk mendapat ubat, tapi untuk khidmat ronding kesihatan. Kalau kita ingin, kerana masalah perundingan hal kesihatan ini, kalau kita pergi ke klinik swasta, kosnya mahal, maka kita nak beri khidmat setakat yang boleh dengan kerjasama daripada pakar perubatan yang saya dan kawan-kawan sedang atur untuk mereka datang bertugas secara volunteer, dan mereka yang datang pun tidak akan dikenakan bayaran, dan yang datang tidaklah mesti orang-orang Islam, siapa saja, walaupun dia mungkin bukan Islam, dan bukan hanya untuk orang macam kita, iaitu orang Melayu macam kita, tapi ini khidmat sosial Perkim kepada semua. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada mereka. Kita tidak memaksa, meminta mereka masuk Islam kalau datang ke sini, tapi itu adalah kewajipan kita. Kewajipan kita memberi khidmat kepada masyarakat, dan mudah-mudahan ia akan diakhiri dengan kebaikan. Itu di antara usaha yang kita buat sebagai usaha menterjemahkan bahawa dakwah itu ada berbagai wasilah atau perantaraan atau cara. Dia bukan dengan cara buat seminar saja atau pergi ajak orang hadir kursus dakwah, membuat seminar dakwah, pergi sana kita akan buat kursus dakwah. Bukan itu saja. Kerana mungkin ada orang berminat membuat kursus saja, dia fikir nak buat seminar saja, dan menzahirkan bahawa dia ingin membuat perkumpulan da'i. Tapi walaupun usaha itu baik, jangan kita lupa bahawa dakwah adalah perkara yang perlu dikongsi bersama, bukan milik satu kumpulan yang mempunyai tujuan. Wasilah ini adalah wasilah yang asal seperti yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan, kerana hari ini hari akhir bagi tahun ini dalam perhimpunan pagi, zaman Nabi dulu pun sallallahu alaihi wasallam, kalau tuan saudara-saudara ada masa, cuba baca sirah Nabi. Adakah Nabi datang sekarang saya ingin berdakwah kepada tuan-tuan sekalian? Tak ada. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan contoh yang baik. Dia reliable, trustworthy, dan kerja kuat. Tak mesti dia baginda berkata bahawa sekarang saya ingin memberi ucapan mengenai dengan pentingnya dakwah. Tak ada. Maka sebab itu banyak contoh yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunjukkan yang boleh kita hayati menerusi contoh kita. Jadi Perkim ini sebagai satu badan
yang berusia lebih daripada 60 tahun perlu memperbagaikan. Jadi tuan-tuan sekalian, cubalah rasa bahawa kita merasa bahagia dan seronok kerana dapat bertugas di sini. Inilah yang saya nak nyatakan pada akhir tahun ini, dan kita bersedialah untuk menjadikan tahun hadapan lebih baik daripada tahun ini. Tahun hadapan saya fikir tentu ada perkara-perkara baru, dan di antara yang sedang dibuat persiapan ialah seperti yang telah dipersetujui oleh Mesyuarat Exco Perkim yang dipengerusikan oleh Tuan Yang Dipertua Tuan Dr. Mahathir, satu majlis pelancaran oleh Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong akan berlaku pada tahun depan. Walaupun dah terlewat, tapi pada masa 2 tahun yang lepas kita tak dapat mengadakannya disebabkan oleh kerana COVID. Jadi sekarang akan dibuat sempena cukup 60 tahun usia Perkim. Jadi tuan-tuan jadikanlah tahun hadapan dan seterusnya sebagai tahun-tahun yang lebih baik compared to the previous 60 years. Kerana 60 years yang lepas ni kita dah lalu, kita dah tengok, dan apa salahnya kita nak menjadikan the remaining years yang akan datang, tahun-tahun akan datang, menjadi lebih baik. Dan kalau lebih baik, tentulah sebahagian dari penyumbangnya ialah tuan-tuan, iaitu kita yang fokus, kita yang mentadbir. Walaupun ada macam-macam orang kata pada kita, tapi kita fokus pada tujuan kita nak memperkasakan Perkim menerusi tugas yang kita pikul. Jadi saya harap tuan-tuan sekalian dapat hadapi tahun depan dengan lebih baik, keadaan yang lebih sihat, keyakinan yang lebih kepada perjalanan Perkim ini, dan khususnya saya nak sebut tahun hadapan ini kita akan fokus kepada 2 jentera dakwah yang paling penting di Perkim ini yang mungkin kita tidak realize, iaitu kita sudah ada 2 jentera, satu di Kelantan, satu di Kuala Lumpur. Jentera ini bernamanya AIDIP. AIDIP ini itulah instrumen dakwah Perkim. Kita mentadbir, tapi dakwah akan dilakukan oleh AIDIP di Kelantan dan juga di Kuala Lumpur. Tuan-tuan doakan sajalah supaya kita berjaya, dan tugas yang susah akan dapat kita permudahkan dengan kerjasama daripada semua. Itulah saja ucapan saya. Terima kasih kepada semua. Selamat tahun baru. Mudah-mudahan ia lebih berjaya pada tahun-tahun yang lepas. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.